Assalamualaikum dan salam sejahtera. Istimewanya di Didik TV KPM pada hari ini, anda sedang menyaksikan pentafsiran psikometrik bersama saya Syamira Nazir dan juga guru penyampai yang merupakan guru bimbingan dan kaunseling dari SMK Jalan Reko Kajang Selangor dengan tajuk yang akan beliau sampaikan iaitu profil dan pelaporan psikometrik murid. Tetapi sebelum itu, ayuh kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Baik, dan hari ini di studio bersama dengan saya seorang guru yang cukup ceria dan berpengalaman iaitu Cikgu Zuraya Ramli. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Cikgu? Ya, alhamdulillah hari ini sihat. Baik Cikgu, kita sama-sama warna merah jambu hari ini Cikgu. Kebetulan. Kebetulan. Baik Cikgu, sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, tak lupa juga turut berserta dengan kami di studio seorang Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Suhaili? Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu, hari ini tajuk kita merupakan profil dan pelaporan psikometrik murid. Ya, betul. Mungkin ada yang kurang familiar dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi boleh Cikgu terangkan apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan profil dan pelaporan psikometrik murid ni Cikgu? Ayah Mira, kalau kita sebut perkataan profil, profil tu setiap agensi ada profil. Begitu juga dengan psikometrik. Profil ni bermakna pengenalan yang profesional tentang sesuatu perkara. Dalam konteks psikometrik ni maklumat yang terkandung di dalamnya, yang mengandungi item, mengandungi konstruk dan juga skor yang berkaitan. Dan semua skor konstruk ini memberi makna kepada seseorang individu yang bernama murid. Baik. Jadi kalau dah dikatakan tentang skor dan juga pelaporan tu kan Cikgu, bagaimana proses penghasilan sesuatu profil dan laporan tu Cikgu? Okey. Di sini bila setiap kali exam kan, kalau lepas exam Mira apa yang eager rasa nak tahu? Markah. Yes. Begitu juga dengan profil ini. Sebab untuk menghasilkan satu profil ni bermula dengan data mentah. Okay, data maknanya jawapan-jawapan murid. Ya, kalau contohnya dalam psikometrik, mereka perlu menjawab sama ada ya ataupun tidak berkaitan dengan item ataupun soalan, sebab soalan psikometrik ini tidak ada betul, tidak ada salah. Semuanya bersifat semula jadi dan murid menjawab dengan rasa siapa dia, apa yang dia rasa. Jadi misalnya dalam trait personality itu sendiri ada 150 item dan setiap item tu mewakili konstruk-konstruk yang tertentu. Jadi konstruk inilah yang kita akan beri markah berdasarkan jawapan-jawapan daripada murid tadi. Contoh katakan bila dah jawab tengok konstruk ketahanan dapat 80%. 80%. Dia 8 daripada 10. Setiap konstruk itu 10. Jadi dia dapat 8 bermakna 80%. Jadi 80% kita akan masukkan dalam profil dalam sistem. Okey. Sebab KPM semua maklumat ni kita akan key in dalam sistem dan akhirnya sistem akan jana satu laporan yang boleh digunakan oleh semua pihak lah, murid, ibu bapa dan juga pihak guru. Itu maksudnya profil itu. Baik. Ada sikit tambah lagi ni Cikgu? Okey. Jadi daripada data inilah data-data inilah yang kita boleh explain kepada murid-murid. Kalau dalam exam dia nak tahu maka ini kenapa jawapan ni salah. Tapi dalam psikometrik tidak ada betul, tidak ada salah. Betul. Jadi dia menerangkan tentang sesuatu perkara, sesuatu konstruk dalam psikometrik, macam konstruk menolong, berapa murid ni dapat kan. Jadi kita sebagai guru kaunseling yang menjalankan psikometrik ni, kami akan menerangkan kepada murid apakah personality seseorang murid itu. Jadi mereka akan fahamlah dan lebih memahami diri berdasarkan pelaporan yang mereka dapat. Baiklah. Tadi Cikgu ada sentuh tentang konstruk menolong. Dan saya kira pastinya dalam laporan ini ada juga beberapa konstruk yang lain supaya murid lebih kenal diri mereka Cikgu. Betul. Okey, selepas ini murid-murid yang sedang menonton di rumah, saya dan juga Cikgu akan lakukan sedikit tentang pelaporan psikometrik. Jadi kalau anda ingin tahu bagaimana caranya dilakukan dan bagaimana markah itu diambil, kita akan sambung semula selepas ini hanya di pentafsiran psikometrik di
Didik TV KPM. Hari ini di dalam pentaksiran psikometrik, saya bersama dengan Cikgu Zuraya atau lebih masyhur dengan panggilan Cikgu Zura, seorang guru bimbingan dan kaunseling yang akan membincangkan tentang pentaksiran psikometrik untuk murid-murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Ya, Dan di segmen ini Cikgu akan sentuh pula tentang pelaporan psikometrik. Apa itu pelaporan psikometrik dan Cikgu, apa yang terkandung dalam laporan tu Cikgu? Jadi sebenarnya dalam psikometrik ni kita ada, cikgu bagi contoh lah ya, dia ada trait personality, minat kerjaya dan juga kecakapan. Jadi kita akan buat demonstrasi lah sikit, simulasi kan. Di sini kita ada tengok, ini adalah borang jawapan untuk trait personality di mana mengandungi 150 item dan setiap item ni mewakili konstruk-konstruk tertentu. Dia ada 15 konstruk. Jadi cikgu rasakan apa kata Mira cuba jawab soalan. Boleh. Kita jawab dan kita tengok macam mana kita nak kira markah tersebut ya. Sebab semua soalan ni hanya perlu murid jawab ya atau tidak sahaja. Sebab dia tidak ada berkaitan dengan subjek ataupun perkara-perkara akademik. Okey, Mira dah sedia? Saya sedia Cikgu. Okey, mari kita tengok. Jadi kita ambil konstruk yang keempat. Baiklah. Cikgu baca, Mira tanda ya. Saya suka berucap di halayak ramai. Wow, saya suka berucap di halayak ramai. Jadi jawapannya pastilah ya. Oh, baik. Saya bulatkan Cikgu. Bulatkan. Okey, bulatkan. Okey, seterusnya saya suka menghadiri majlis keramaian. Soalan nombor 5 Cikgu. Tidak, yang sebaris. Oh, 19. sebaris. Saya ambil yang tu. Okey. Okey, yang ni. Baiklah, jawapannya ya. Okey. Seterusnya soalan yang sebelah dia. Baiklah. Saya selesa memulakan perbualan dengan orang yang saya tak kenal. Okey, jawapannya ya juga Cikgu. Baik, okey kita tengok ya. Baiklah. Sekejap je buat ni ya. Saya tidak senang hati apabila saya keseorangan. Saya tidak senang hati apabila keseorangan. Ya. Jawapannya ya juga. Saya suka ramai orang. Kita lihat apa yang berlaku selepas ni. Sebenarnya saya seorang yang suka suasana yang meriah. Ya. Ya, okey. Kita tanda. Lepas ni kita akan kira sama-sama. Saya seorang yang peramah. Saya seorang yang peramah. Saya seorang yang peramah ke? Tanya diri. Saya kira mungkin ya, kerana saya suka untuk berbual dengan orang. Baik. Seterusnya saya mudah didampingi. Saya mudah didampingi. Yes, kita ada 3 lagi. Kalau jawapannya 50-50 bagaimana Cikgu? Dia tidak sahaja. Dia tak ada tengah-tengah. Tiada tengah-tengah ya? Tak ada. Okey. Mudah didampingi. Mungkin di kalangan kawan-kawan, ya. Jadi saya pilih ya Cikgu. Kemudian seterusnya saya suka bersosial. Saya suka bersosial, ya. Kemudian saya resah bila bersendirian. Ya. Okey. Dan terakhir sekali, saya cenderung bercakap lebih banyak daripada orang lain. Okey. Mira rasa? Lebih cenderung untuk bercakap berbanding orang lain. Mungkin ya Cikgu. Okey. Tapi semua ya ni betul ke jawapan saya Cikgu? Tiada salah, tiada betul. Tidak ada salah, tidak ada betul. Okey. Maknanya ini bergantung kepada individu atau murid yang menjawabnya. Jadi sebab dia bersifat semula jadi. Soalan-soalan ni bersifat semula jadi, tidak ada betul, tidak ada salah. Okey, sekarang mari kita lihat apakah jumlah skor yang Mira dapat. Cuba Mira kira yang Mira tanda ya sahaja. Baiklah, Mira kira Cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, cuba Mira letak 10. 10 di sini. Baiklah. Okey, jadi sekarang kita lihat ya, Mira mendapat 10. 10 ni bermakna 100%. Tetapi apabila kita mengisi profil, boleh kita bawa satu lagi ni ke depan? Yes, di sini. Ya. Okey, dalam profil ini ya, dalam profil ini kita ada 15 sebenarnya. Yang Mira sebut tadi adalah konstruk yang keempat, iaitu extrovert. Kalau ikut logik, kalau 10 mestilah full kan, fact 100%. Tetapi bila kita masukkan dalam profil murid ini, ya, kita tak boleh letak 100%. Okey. Sebab apa Mira rasa? Kenapa Cikgu? Sebab dalam dunia ni tidak ada orang yang perfect. Nobody perfect. Kalaulah katakan kosong, boleh tak kita letak kosong? Mungkin dia tak ada, dia tak tulis. Dia skor tadi katakan semua kosong. Tidak. Semua tidak. Yes. Pada saya tak boleh kot Cikgu. Mesti ada sebab kan? Sebab setiap individu di dunia ni ada personality masing-masing. Betul. Sekurang-kurangnya 1%. Sebab tu dalam ini kalau murid tu dapat 10 full mark ya, yang bertanda ya,
kita hanya letak 99%. Okey. Okey, cuba Mira saya letak saya extrovert maksudnya di sini 99. Okey, skor untuk Mira adalah skor yang tinggi. Sebab kita ada kategori dia. Kita akan kategorikan tinggi, okey, sederhana dan rendah. Inilah interpretasi yang kita akan buat kepada skor yang diperolehi oleh murid-murid. Jadi mereka akan tahu. Okey, contoh katakan sebab skor yang tinggi ni dia antara 70 hingga 99% markah. Okey. Kalau pertengahan 40 hingga 60%. Okey, kalau rendah kurang daripada 39 lah. Antara 1 hingga 39. So apakah makna dia? Apakah membawa makna? Sekarang ni Mira dapat tinggi kan? Betul, cikgu. Sebab dari segi definisi operasional dia, extrovert ni individu yang suka kepada keramaian, orang ramai, suka bercakap, suka berinteraksi dengan individu lain, suka bekerja dalam kumpulan. Jadi maknanya personality untuk Mira adalah extrovert ni, itulah dia. Maksud kita interpretkan. Kalau katakan ada murid dapat skor yang sederhana, maknanya dia berkawan dalam kumpulan dia sahaja. Kalau rendah pula, maknanya murid itu seorang yang pemalu, dia tak berani nak cakap. Mungkin seorang yang introvert, cikgu. Yes, betul perkataan. Macam pernah buat je. Mira pernah buat tak? Pernah, cikgu. So ini adalah contoh pemarkahan. Inilah profil dalam sistem. Baik, cikgu. Cikgu, kalau mungkin ada yang baru saja menonton kita, ada yang kurang jelas tentang 70 hingga 99% bagi skor tinggi ni, boleh cikgu terangkan secara ringkas apa yang dimasukkan? Maksudnya apabila kita dah kira setiap konstruk tadi, dia akan memberi markah atau memberi skor kepada murid yang menjawab. Jadi skor ini kita kategorikan mengikut 3 kategori tadilah, tinggi, sederhana dan juga rendah. Sekiranya murid itu mendapat skor antara 70 hingga 99 atau peratus 70 hingga 99%, dia dikategorikan sebagai tinggi. Contoh, saya ambil konstruk yang lain Cikgu ambil contoh konstruk menolong. Baiklah. Okey, menolong. Dia ada. Okey, jadi kalau konstruk dia tinggi, maknanya dia suka memberi pertolongan pada orang lain. Dia bersimpati dengan orang lain. Dia care dengan orang lain. Tapi kalau rendah, sebaliknya. Dia opposite. Itu salah satu contoh. Kalau sederhana, dia antara tinggi dan rendah lah. Itu dia punya interpretasi skor atau peratus setiap konstruk yang murid-murid dapat. Okey. Dan untuk pelaporan ini kan, cikgu, berapa banyak konstruk yang murid akan diuji? Okey, kalau contoh cikgu padang sekejap. Bila cikgu kan dia suka menulis, menconteng kan supaya nampak lebih jelas, lebih jelas. Okey. Kalau untuk ITP, maksudnya trait personality, dia ada 150 item ataupun kenyataan ataupun soalan dengan 15 konstruk. 15 konstruk ni kalau kita tengok di sini, dia ada autonomi, dia ada kreatif, dia ada extrovert, pencapaian sehinggalah ketelusan. Ketelusan ni sebenarnya nak uji sama ada murid-murid ni menjawab dengan telus ataupun tidak. Dia jujur tak jawab, kita boleh tahu. Kita pun boleh tahu bila murid menjawab soalan. Maksudnya kalau dia jawab, sekadar jawab sahaja tu boleh nampak lah. Boleh nampak. Okey. So akhirnya bila dah isi semua dalam profil, sistem secara automatik akan jana menghasilkan satu pelaporan. Ini pelaporan ni contoh pelaporan cikgu dah padam lah nama anak murid cikgu. Dalam pelaporan ini ada 2 inventory, iaitu trait personality dan juga minat kerjaya. Tadi kita tak bincang minat kerjaya kan? Macam minat kerjaya di IMK, dia ada 6. Dia ada 6 konstruk dengan 180 soalan. So yang ini, inilah dianya, RIASEK. Realistic, investigative, artistic, social, enterprising dan conventional. Dan ini memberi makna kepada murid-murid apakah skor yang mereka dapat. Macam ITP tadi dia ada skor, tapi untuk IMK dia lebih kepada markah yang tertinggi. Dia akan ambil 3 kod utama, 3 kod yang tertinggi. Kod tertinggi ni dia akan ambil. Okey. Contoh S, E,
C. Ikutlah dia jawab berdasarkan soalan-soalan. Baik. Ini untuk inventory minat kerjaya akan ambil 3 kod tertinggi. Tapi kalau untuk ITP pula cikgu bagaimana? ITP ni dia melihat keseluruhan. Kita ni semua ada personality ini. Betul. Tetapi mana yang dominan? Sama juga dengan IMK, yang mana dominan? Mungkin saya ada juga realistik, saya ada juga social, tapi yang mana paling memonopoli diri kita? Macam cikgu ambil contoh Mira lah kan. Mira mungkin di sini social. Sebab social ni dia suka persekitaran yang melibatkan ramai orang. Bekerja dengan orang ramai. Macam kru kat sini kan. Cikgu, jururawat, dia punya kejayanya adalah social. Kalau macam accountant, dia lebih kepada konvensional. So dalam laporan ni dijelaskan contoh-contoh kejayaan berdasarkan apa yang murid ini dapat contoh. Okey, murid ini dia skor dia, kod dia SKR. S tu apa? Social. Apakah bidang pekerjaan di bidang sosial dia? Guru, kaunselor, penyambut tetamu, pegawai kebajikan. Kemudian dia ada juga analisa dari segi personality dia. Dia tulis suka menolong, bekerjasama, mesra. Itu adalah kategori dalam sosial ataupun dia dari segi extrovert tadi. Tengok extrovert dia tinggi 80%. Betul. That's why lah dia sesuai menjadi bekerja di bidang sosial. Wow, jadi sekarang bagaimana murid-murid dah dapat lihat ataupun belum hubung kaitnya laporan ini dengan diri kita. Secara langsung pun boleh membantu sedikit sebanyak murid untuk merancang perjalanan masa karier mereka kan di masa hadapan. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini tentang profil dan pelaporan psikometrik murid. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami di Didik TV KPM. Baik, sekarang kita dah tahu bagaimana pelaporan psikometrik murid diguna pakai dalam mengetahui murid punya kerjaya, minat, kerana di situ ada inventory yang diuji daripada segi aptitude, personality, kerjaya dan juga kecerdasan. Namun cikgu, soalan saya, bagaimana laporan ini dapat membantu bukan sahaja murid tetapi juga ibu bapa dan guru juga dalam membentuk murid itu sendiri? Okey, baik Mira ya. Sebenarnya laporan ataupun profil psikometrik merupakan satu bahan yang memang sangat membantulah ketiga sasaran yang macam Mira sebut tadi, untuk murid, untuk guru dan juga ibu bapa. Sebab laporan ini merupakan bahan bercetak yang mempunyai maklumat yang lengkap lah tentang perkara-perkara dan boleh menjadi bahan rujukan apabila kesemua pihak tadi membuat keputusan ya. Cikgu bagi contoh dalam trait personality yang akan dijalankan oleh murid tingkatan 2 dan juga tingkatan 4. Mereka boleh gunakan keputusan ini untuk teroka lebih banyak tentang kelebihan kehebatan diri. Macam kepimpinan tinggi. So mereka boleh explore lagi apa yang mereka boleh gunakan personality mereka untuk melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti sekolah. Okey, itu satu. Okey, yang kedua, kalau kita lihat minat kerjaya, minat kerjaya ini yang akan menjalani pentaksiran ini adalah murid tingkatan 1, tingkatan 3 dan juga tingkatan 5. Dan setiap tingkatan ini mempunyai, orang kata, memberi manfaat kepada mereka. Okey, contoh tingkatan 1, mereka boleh tahu cenderung mereka ke arah minat mana. Sama ada realistik ke, investigatif ke dan sebagainya, jenam kan. Jadi itu untuk form 1. Sebab mereka masih lagi mencari-cari mereka nak apa, nak buat apa kan. Seterusnya untuk murid tingkatan 3 ni yang paling penting sebenarnya Mira. Sebab dengan pelaporan ini mereka boleh guna pakai untuk mereka membuat keputusan memilih aliran apa mereka nak sambung di tingkatan 4. Okey. Sebab dalam minat kerjaya ada 6 jenis persekitaran pekerjaan itu, mereka boleh tentukan, mereka boleh pilih kan. Contoh realistik. Realistik ni personality atau persekitaran kerjaya yang memerlukan mereka menggunakan peralatan, benda yang hands on. Hands on lah. Yes, yang hands on. Jadi murid-murid tingkatan 3 ni bila nak masuk ke mana, sekolah asrama penuh ke, MRSM ke mana-mana sekolah teknik mungkin. Yes, teknik. Jadi pihak sana pun akan melihat mereka ni ke arah mana. Macam pengalaman sendiri anak saya bila nak masuk ke sekolah teknik dulu, dia minta pelaporan psikometrik. Dan ada juga murid cikgu yang nak mohon ke kuliah vocational, dia minta juga laporan psikometrik dan memfokuskan kepada minat kerjaya. Gitu. So itu untuk tingkatan 3. Dan yang paling penting form 5 lah apa-apa pun di akhirnya adalah tingkatan 5. Ke mana mereka nak pergi? Betul. Selepas tingkatan 5. Apa
program yang dia nak pilih. Di IPT ya cikgu? Yes. Maksud lepas SPM, ya, selain dia orang dapat sijil SPM, mereka juga diberi sijil psikometrik ini. Dan sijil ini sebenarnya membantulah murid-murid ni nak membuat keputusan dan nak convincekan mak ayah mereka tentang keputusan pilihan program yang mereka nak buat. Sebab kadang-kadang ada ibu bapa yang nak anak dia jadi apa yang mak ayah nak. Contohlah ada ibu bapa yang anaknya jadi doktor, tapi anak tak minat. Betul. Anak lebih kepada artistik. Yes, seni. Nak jadi pengarah ke atau sebagainya. Jadi konflik ni berlaku sebenarnya. Sebab ini melalui pengalaman kan. Bila parents datang, cikgu anak saya ni keputusan anak ni bagus, dapat straight A, mengharapkan anak ni jadi doktor. Tapi bila kita tengok psikometrik dia, minat kerjaya dia artistik tu lebih dominan dalam diri anak dia. Jadi sebagai guru kaunseling, kita cuba convincekan ibu bapa tentang pemilihan ini. Sebab yang nak belajar adalah anak. Betul. Kan. Jadi kalau anak tu belajar, mungkinlah murid pandai letak mana-mana pun jadi, tapi kepuasan murid itu sendiri. Betul. Bila dia belajar, dia puas tak belajar. And then seterusnya bila bekerja. Macam Mira dulu, ada tak terlintas nak menjadi seorang pengacara seperti sekarang? Ada tak masa dulu? Masa sekolah dulu mungkin tak ada bertukar-tukar cita-cita tu sebab kurang jelas lagi kan cikgu. Jadi bila tingkatan 5 ni dengan adanya psikometrik ni, dia memberi panduan kepada murid-murid lah untuk mereka jadi apa. Mungkin untuk tahun depan, next 5 years apa dia nak jadi. Jadi sebenarnya ia membantu. Dan mereka boleh memilih dan mereka boleh mencari apakah yang sesuai dengan personality mereka, apakah yang sesuai dengan minat kerjaya mereka. Dan bila cikgu sentuh tentang pelaporan ini, maksudnya murid nak jawab laporan ini kena betul-betul tepat dan secaranya jangan jawab tipu-tipu lah. Cikgu ada tak sedikit tips macam mana nak bagi benda tu jawab dengan tepat cikgu? Ya, betul. Sebab dalam contoh trait personality tadi, dia ada satu konstruk ketelusan. Jadi bila murid jawab, kita tahu murid ni sebenarnya jawab jujur ataupun tidak. Sebab kalau menjawab soalan, cikgu selalu cakap dengan murid kan, jawapan pertama yang terlintas adalah jawapan yang paling tepat. Dia kalau dah dia berfikir, itu maknanya dah kurang lah. Maksud murid-murid kadang-kadang dia ingat dia nak yang perfect. Betul. Dia nak jawab yang terbaik. Kadang-kadang terbaik tu mungkin kurang sesuai dengan diri dia. Mungkin kurang sesuai dengan personality dia. Jadi kita selalulah bila menjalankan pentaksiran ni, maklumkan kepada mereka, jawab mengikut rasa, mengikut hati dia orang lah. Orang kita fikir, nak ni, kalau saya jawab ni jadi macam ni, kalau saya jawab tidak, jadi tak bagus. Sebab tidak ada bagus, tidak ada tak bagus dalam psikometrik ni. Yang pertama, gerak hati pertama, itulah jawapannya. Terus nanti jangan fikir-fikir dah. Jangan fikir-fikir sangat. Baik cikgu, memandangkan kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan, sedikit rumusan ringkas daripada Cikgu Zuraiah. Ya, baik. Sebenarnya psikometrik ni sangat membantu kepada murid-murid di luar sana, kepada guru-guru. Guru-guru boleh gunakan keputusan, berjumpalah dengan guru kaunseling di sekolah bagi membincangkan apakah gaya pembelajaran yang sesuai untuk sasaran murid mengikut kumpulan-kumpulan kelas ataupun kumpulan-kumpulan tertentu. Dan kepada ibu bapa juga, psikometrik ni dapat membantu untuk membimbing anak-anak dari segi membuat keputusan hala tuju mereka selepas mereka sama ada ke tingkatan 4 ataupun selepas tamat belajar nanti. Baik cikgu, apa yang saya boleh pelajari daripada Cikgu Zuraiah juga bila dah berada di sini cikgu, pelaporan psikometrik murid ini merupakan satu kaedah yang diguna pakai, satu pengiraan yang sistematik untuk mengumpul maklumat murid yang sekaligus dapat membantu untuk mempertingkatkan pembelajaran dan juga kemenjadian murid itu sendiri cikgu. Baik, dan diharapkan ilmu ini, apa yang cikgu terangkan, informasi ini memberi maklumat yang berguna bukan sahaja kepada murid, ibu bapa, bahkan juga guru. Kerana guru juga yang paling rapat dengan muridnya di sekolah kan, selepas ibu bapa. Terima kasih banyak Cikgu Zuraiah atas kesudian bersama dengan kami di pentaksiran psikometrik. Semoga ada rezeki kita berjumpa lagi. Teruskan menonton kami di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.